Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Anda bersama dengan saya Dr. Zarina bagi tajuk bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Baiklah anak-anak, tajuk ini adalah merupakan satu tajuk yang sangat penting kerana sebagai warga negara Malaysia juga sebagai pelajar untuk konten KSSM, kita perlu tahu tentang tajuk ini. Baik, untuk itu apa yang penting adalah kita perlu lihat tentang intipati pembelajaran terlebih dahulu. Okey, apa yang kita akan cover untuk bab ini ialah latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, kemudian kita akan bincang tentang ciri utama perlembagaan persekutuan dan satu lagi ialah pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Baiklah, untuk latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, kita akan lihat tentang definisi juga asas pembentukan perlembagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Cikgu sangat yakin semua para pelajar pernah dengar perkataan perlembagaan. Okay? Dan kita sebagai warga negara Malaysia perlu tahu apa dia perlembagaan. Okay? Dan perlembagaan sebenarnya adalah merupakan satu undang-undang yang tertinggi. Okay? Undang-undang yang tertinggi dalam negara. Okay? Tidak ada undang-undang yang lebih tinggi berbanding dengan perlembagaan. Dan mana-mana undang-undang yang bercangkang dengan perlembagaan, dia akan terbatal dengan sendirinya. Okay. Jadi perlembagaan juga adalah merupakan teras pemerintahan sesebuah negara. Okay. Jadi ini yang dimaksudkan dengan definisi ringkas tentang perlembagaan. Baik, apakah yang membawa kepada asas pembentukan sesebuah perlembagaan? Okey, dalam membentuk perlembagaan yang penting kita kena perlu lihat tentang sejarah asal pembentukan perlembagaan tersebut. Okey, perlembagaan adalah diambil daripada undang-undang negeri-negeri Melayu. Okey, pada zaman tradisional kita lihat adanya undang-undang negeri Melayu yang meletakkan raja sebagai pemerintah. Okey, jadi apabila raja sebagai pemerintah, apa yang perlu rakyat lakukan adalah rakyat perlu taat setia terhadap raja. Okey, dan undang-undang dan sistem pemerintahan ini ditentukan oleh raja. Bermakna raja berkuasa mutlak. Apa kata-kata raja itu adalah undang-undang. So ini pada peringkat di peringkat negeri Melayu. Okey, contohnya kita boleh bayangkan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Begitulah keadaannya. Okey, dan dalam undang-undang negeri Melayu termaktub contoh undang-undang yang termaktub ketika itu ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Para pelajar dah belajar ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, dua undang-undang ini adalah merupakan undang-undang yang paling penting. Okay, paling penting yang diguna pakai ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, di sini cikgu tunjukkan gambar dalam buku teks awak pun ada gambar-gambar ni undang-undang negeri-negeri Melayu. Okey, iaitu ada yang di sebelah kiri ini iaitu Hukum Kanun Melaka. Kemudian kita ada Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Okey, so maknanya ini adalah Undang-Undang Negeri Melayu peringkat awal dulu. Okey, sebab kita nak sentuh bagaimana asas pembentukan undang perlembagaan itu berlaku. Okey, jadi kita nak tengok sejarah undang-undang terbentuk. Okey, satu lagi adalah kita lihat ialah kita adanya undang-undang Inggeris. Okey, undang-undang Inggeris ini adalah diperkenalkan ketika British. Okey, contohnya British memperkenalkan undang-undang negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Okey, jadi ini di bawah negeri-negeri Selat. Okey, siapakah anggota negeri Selat? Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey, satu lagi ialah ia diambil dari undang-undang England. Undang-undang Inggeris memang diambil daripada undang-undang England. Okay, dan Sarawak menggunakan The Sarawak Application of Laws, Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law England. Okay, manakala Sabah pula menggunakan Sabah Application of Laws. Bermakna para pelajar kita perlu ingat bahawa Sabah Sarawak ketika itu belum lagi merdeka, masih di bawah penjajahan British. Jadi apabila syarikat berpiagam Borneo Utara menduduki Sabah, mereka memperkenalkan Sabah Application of Laws. Okay. Begitu juga dengan apabila Sarawak pula
Sarawak mempunyai undang-undang dia iaitu Sarawak Application of Laws Ordinance 1949. Okey, bermakna undang-undang Inggeris ini telah diperkenalkan bagi Negeri Selat, juga Sabah dan juga Sarawak. Okey. Seterusnya Charter of Justice di Negeri Selat. Charter of Justice di Negeri Selat ini yang diambil yang merupakan undang-undang British ini, ia terbahagi kepada 3, iaitu Charter of Justice 1 1807, iaitu bagi bertujuan untuk mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Kemudian ada Charter of Justice 2 1826, iaitu untuk menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang, dan Charter of Justice 3 iaitu pada tahun 1855 bagi mewujudkan mahkamah Melaka dan Pulau Pinang. Okey, jadi bermakna pelajar terdapat 3 pembahagian dalam buku teks awak ada muka surat 24. Okey, kita boleh awak pelajar apabila mendengar penerangan cikgu ni boleh rujuk sekali dengan buku teks. Seterusnya pelajar, kita nak lihat tentang perlembagaan di Sarawak. Okey, perlembagaan di Sarawak ini sebenarnya memberi kuasa kepada badan-badan untuk membuat undang-undang. Okey, antara undang-undangnya ialah terpanggil juga sebagai Kaunsil Negeri yang terdiri dari 45 orang ahli. Dan pengurusinya ialah Ketua Setiausaha. Okey, dan majlis tertinggi dipengerusikan oleh Gubernur yang dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Okay, manakala kalau kita lihat kuasa pentadbiran negeri diberikan kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri. Okey, di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Dan Majlis Undangan ini memberi kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang. Baiklah, kita nak lihat satu lagi subtopik iaitu 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1877, kita pasti semua para pelajar ingin tahu bagaimana proses penggubalan perlembagaan persekutuan ini berlaku. Okay, ia bermula pada tahun 1877 apabila mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dipengerusikan oleh Raja Muda Sarawak. Okay. Majlis Negeri Perak ini telah berperanan untuk menggubal Undang-Undang Negeri Perak. Jadi ini permulaan kepada bagaimana tergubalnya perlembagaan. Perlembagaan asal ataupun kita panggil kita mula dengan Undang-Undang Negeri Perak. Kemudian tahun 1946 Undang-Undang di Negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri dan Undang-Undang di Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Manakala Undang-Undang di Negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Okey, bermakna pentadbiran yang berbeza Negeri Selat terdiri daripada Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan Pahang. Manakala Negeri Melayu Tak Bersekutu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Jadi ketiga-tiga ini mempunyai sistem pentadbiran yang berbeza, maka undang-undang digubal oleh majlis yang berbeza. Okay. Satu lagi adalah pada tahun 1948 di mana ketika Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi titik tolak pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada Negeri Melayu serta 9 buah Negeri Melayu dan adanya Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi dalam penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini banyak isu yang dibincangkan, antaranya isu berkaitan dengan kuasa Raja Melayu, berkaitan dengan perundangan dan isu berkaitan dengan kewarganegaraan. Seterusnya kita lihat klimaksnya adalah pada tahun 1957 di mana perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka telah digubal. Okey, jadi Suruhanjaya Reid adalah merupakan Suruhanjaya yang bertanggungjawab untuk menggubal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan ia mengambil model daripada Westminster dari Britain. Dan perlembagaan ini telah berkuat kuasa selepas kemerdekaan 31 Ogos 1957. Itu saja bagi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu untuk subtopik seterusnya pada sesi akan datang. Jumpa lagi.
Bye.